InsyaAllah kita sambung lagi pada kalam hikmah yang ke-25 pada muka surat 133 kawal 3. Al-istiqamah fi tawajjuh. Yang dilanjutan daripada punca pencerahannya, iaitu disebut oleh musannif mengejar cita-cita dengan Allah Ta'ala ialah menyandarkan diri kita kepadanya, tegas menyerahkan segala sesuatu kepada Allah demi untuk mudah mencapai maksud dan tujuan, atau dengan kata lain demi tersananya apa yang diciptakan berdasar kepada kebahagiaan yang hakiki adalah tawakal. Kerana Allah akan mengabulkan segala hajat hamba-Nya. Allah akan berikan segala keperluan dan kepentingan kita, dan Allah akan memimpin kita kepada jalan-jalan kebahagiaan dengan disyaratkan kepada 3 perkara. Yang telah pun kita sebut, yang pertama at-tafwidhu fil murad, menyerah kepada Allah maksud dan tujuan. Kedua, at-tawakkulu fit tahsil, tawakal dan menyerah diri kepada Allah bagi menghasilkan maksud. Dan yang ketiga yang kita nak baca sekarang ni, al-istiqamatu fit tawajjuh. Ini yang kuat. Yakni betul dan tetap dengan continue, bersambung, berjalutan, berlanjutan, berterusan. Ya, istiqamah tu maknanya berterusan pada perkara-perkara yang baik. Yakni betul dan tetap dengan continue pada menghadap hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap gerak-geri kita. Tidak tanduk kita dan apapun saja yang kita perbuat, lebih-lebih dalam mengerjakan amal ibadah. Lidah, hati dan perbuatan jasmaniah kita adalah sejalan. Tegasnya ingat kepada Allah di samping hati kita mengikuti apa yang sedang kita baca serta perbuatan yang sedang kita kerjakan. Apabila 3 syarat telah ada pada kita, maka pastilah maksud kita, tujuan kita dan cita-cita kita diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tujuan dan cita-cita kita itu berhasil atau tidak? Kerana pada hakikatnya bukanlah maksud kita itu untuk memperoleh tujuan dan cita-cita, tetapi pada hakikatnya untuk meredakan kepanasan gerak berhajat pada sesuatu. Kepanasan gerak itu atau hajat yang kuat pada sesuatu itu akan hilang di samping tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab akhir pada tawakal itu adalah redha hati pada apa yang ditakdirkan Allah atas kita. Apakah sifatnya positif atau negatif? Atau dengan kata lain, apakah sifatnya wujud atau ada? Ataukah sifatnya adam ain atau tidak ada? Apabila akidah dan kepercayaan kita sudah merasakan demikian itu, maka hilanglah kegelisahan dan kesusahan, keraguan dan kejengkelan jika maksud yang kita tuju tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak disampaikan Allah suatu maksud yang kita kendaki, berarti cita-cita kita sudah sampai. Terbalik sikit lah. Kita minta satu perkara, kita tak dapat. Itulah sebenarnya yang Allah kabulkan bagi kita. Itulah sebenarnya yang baik bagi kita. Kan? Dalam arti yang mudah kita faham. Bila kita berdoa, kita minta sesuatu kepada Allah, sesuatu yang kita minta kepada Allah, kita tak dapat. Allah tak kabulkan seperti yang kita hajat. Itu artinya Allah kabulkan. Itu artinya hajat kita telah sampai. Maksudnya Allah memelihara kita, mentadbir kita, mengelakkan kita daripada yang tidak baik. Itu adalah perkara yang betul. Itu artinya kita kena faham ya. Asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Kemungkinan suatu perkara itu kamu benci, kamu tidak suka, tapi itu baik bagi kamu.
Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Kemungkinan sesuatu itu kamu suka, kamu puja, tapi dia adalah buruk bagi kamu. Ini kita kena faham ya. Jadi makanya tak dapat tidak kita minta satu perkara kita tak dapat, itu artinya Tuhan kabulkan hajat kita. Yang tak baik itu adalah baik bagi kita. Faham ya? Boleh nampak kan? Yang tak baik itu baik bagi kita. Yang tak kabul tu itu baik bagi kita. Kalau Allah kabulkan, di sini kita dapat melihatkan sendiri dalam kisah yang mudah kita mengambil kronologi daripada kisah Nabi Allah Khidir AS. 3 perkara tu dia punya huraian, kupasan, hubungan kait dia cukup luas. Ya. Contohnya kita faham 3 perkara yang dibuat oleh Nabi Allah Khidir tadi itu pada zahirnya tidak baik. Tapi itu yang baik. Tidak dia perkara yang pertama dia tebuk sampan ya. Dia bagi pinjam sampan, dia dapat pinjam sampan, sudah sampai ke tebing sana dengan selamat. Dia tebuk bagi pecah, bagi rosak. Pada zahir kata tak baik ya, no? Tak baik ya. Dah orang bagi pinjam barang orang. Rosak pula barang orang. Ya, sebenarnya itu baik. Dia buat tadi ini untuk kebaikan. Kadang-kadang kita lakukan suatu perkara Tuhan jadikan atas kita sebagai watak untuk mendahirkan suatu kebaikan. Ya, Allah nak bagi rezeki kepada satu orang. Yang orang tu memang ada rezeki, di mana Allah nak bagi rezeki kepadanya, maka Allah jadikan kita sebagai pelakon dia untuk menghasilkan rezeki. Itu saya dah pernah sebut dengan tuan-tuan ya, banyak kali dah, sebab mudah faham yang tu. Ya, kita nak pergi mengajar ni, saya nak pergi mengajar di seberang lah. Tiba-tiba datang tu kereta, bantai bumbung kereta kita. Nak pergi mengajar tu baik kan? Ya, patutnya perjalanan itu berjalan dengan baik. Tapi duga kita satu kereta merempang tadi di belakang. Berhentilah habis. Tak upayalah. Terpaksa bawa kereta tu pergi ke satu workshop. Ketuk kereta. Workshop ketuk kereta pula kenal saya. Allah kata Ustaz. Dia buat terkejut. Tapi hati dia kata apa? Rezeki mai. Dia tak kata kat saya, Ustaz bagi rezeki kat saya tak. Dia tak kata betul lah. Saya jadi watak, pelakon dalam agenda tersebut. Agenda rezeki itu saya sebagai pelakon, watak. Allah jadikan saya sebagai pelakon di mana saya dijadikan kemalangan begitu berlaku pada saya terpaksa bertemu dengan si hamba Allah tadi. Hamba Allah tadi memang berharap sangat, ya Allah datangkanlah punca rezeki ni anak-anak habis sekolah ni. Nah, perlu kewangan bagai-bagai. Allah kata aku kena pilih satu orang yang boleh faham. Orang tak faham tak boleh no. Aku pilih ustaz ni pasal dia ada mengajar orang. Kan? Dia faham. Aku jadikan dia watak, pelakon. Ya. Bila kena tadi ni saya faham lah. Rupanya saya menyimpan rezeki dia. Kita dah mengaji bab rezeki 4 kan. Salah satu pada rezeki yang saya pegang, rizqun mamluk. Rezeki yang kita milik untuk orang, bukan untuk kita. Rupanya saya pegang duit dia. Nak kena bagi duit dia kena ada sebab lah. Sebab tu adalah dengan berlakunya kemalangan. Takkan saja nak bagi. Ya, tengok, baca kan? Itu mengenal perbuatan Allah. Kita kena faham macam itu. Jadi kadang-kadang tu kita jadi watak. Allah jadikan kita sebagai watak peranan penting untuk menghasilkan satu maksud atau untuk memberikan suatu kebaikan bagi satu pihak ataupun untuk memberikan rezeki kepada seseorang. Maka kita kena faham. Sebab itu kita kena tawakal. Perkataan tawakal di sini, kalimah tawakal yang kita jumpa dalam kalam hikmah ini, dia mengandungi beberapa sawang kebaikan. Pertama, dia ada dalam itu, dia ada rezeki dalam itu. Dia ada rezeki. Dalam tawakal ada rezeki. Dalam tawakal ada ketenangan. Dalam tawakal ada kebahagiaan. Dalam tawakal ada cinta kasih sayang. Dalam tawakal ada ridho. Itu dia tawakal. Bukan boleh pegang tawakal saja, kita kena faham tawakal tu. Dalam tawakal sendiri ada
ada ketenangan, dan tawakal sendiri ada kebahagiaan. Ya, maka kita dapat tidak, maka itu kita kena yang penting istiqamah. Istiqamah yang paling kuat sekali. Maknanya kita kena kekal seperti mana biasa, datang bala musibah, datang ancaman-ancaman ujian yang begitu berat, kita tetap istiqamah. Istiqamah apa? Menjaga hak-hak Allah dengan sempurna. Melaksanakan hak-hak kewajipan kita sendiri dengan sempurna. Ya, melaksanakan hak-hak masyarakat dengan sempurna. Kita tak boleh keluar, tak boleh lari. Ini kita kena tolak. Di antara kebanyakan lazimnya orang ni kalau kena balak tu dia nanti salahkan itu dan salahkan ini, tidak redha dan sebagainya. Akhirnya mungkin dia mengambil tindakan-tindakan yang salah. Ya, begitulah ya. Jadi kita kena faham semuanya ini, maka kita kena kenal apa dia istiqamah. Jadi kita nak faham istiqamah ni tuan-tuan. Kita minta dalam Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dalam Fatihah 17 kali paling minimum sehari kita minta apa? Istiqamah kepada Allah. Ya, nak istiqamah kena minta tolong kepada Allah. Sebab tu kita mula dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua kami sembah, kami ibadati, akan dikau jua kami mohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Untuk istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah ni begitu luas. Saya mungkin dah pernah sebut, tapi kita sebut pula. Lama lah kita sebut benda ni. Ya. Wa qala al-faqih Abu Lays As-Samarqandi, alamatul istiqamati an yura'iya 'asharata asya' fariidatan 'ala nafsi. Dia kata apa? Kita cuba kupas balik daripada kata al-fiqh ni tadi ni, al-faqih ni. Tanda istiqamah seseorang itu ialah bila dia dapat memelihara 10 perkara. 10 perkara tu kita kena jaga sentiasa sepanjang hayat kita. Apabila kita sedar, kita berakal, kita bernafas, kita kena jaga 10 perkara ni tuan-tuan. Itu istiqamah yang tuan-tuan minta dalam Fatihah. Yang boleh bagi pertolongan untuk mengekalkan istiqamah ini hanya Allah. Sebab tu kita minta hanya kepada Allah. Manusia tak boleh bagi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah dia punya hikmah. Kita kena faham hikmah dia. Ya. Akan dikau jua kami ibadati, kami sembah, kami abdikan diri kami kepadamu. Akan dikau jua ya Allah, kami mohon pertolongan. Minta kepada Allah. Maka istiqamah itu yang pertama sekali dia kata tadi ini hifdzul lisan. Pertama sekali kena jaga lidah. Lidah paling penting ya. Allah wasiatkan kepada Bani Israel. Ada 11 perkara Tuhan wasiat kepada Bani Israel. Salah satu pada perkara yang Tuhan wasiat kepada mereka, wa qulu lin-nasil husna. Bercakap baik kepada manusia, nampak? Nah, bercakap baik kepada manusia. Itu wasiat peringatan Allah kepada Bani Israel, tapi dia tak ikut, dia tak patuh. Itu yang dipajadi hari ini sampai hari biru ya, jadi satu bangsa yang cukup celaka, satu bangsa yang telas dilimpahkan Allah dengan laknat ya. Sepanjang zaman Tuhan istiharkan laknat itu terus, sehingga kita boleh sebut alaihim la'natullah sampai tahap tu lah ya. Kita boleh sebut macam tu kan, alaihim la'natullah, atas mereka laknat Allah, kerana mereka telah mengingkari, tak patuh kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitu jaga lidah. Maka itu kita kena jaga lidah. Bangsa yang tak jaga lidah adalah bangsa yang akan mundur dan jatuh. Itu dah confirm. Sebab itu kita kena jaga, pertama jaga lidah. Antara perkara yang kena jaga pada lidah ni, dia ada 17 keburukan lidah. Yang paling berat satu. 17 kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada 17 perkara tentang kecelakaan afatul lisan. Tapi yang paling berat sekali apa dia? Mengumpat. Yang tu tak boleh lari. Mengumpat. Itu sebab maka Tuhan dah sebut wala yaghtab ba'dukum ba'da. Tuhan kata dalam Quran Suratul Hujurat. Dan jangan kamu sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Tuhan tekan yang tu ya.
Yang lain banyak lagi lah. Yang lain tu ranting dia. Ya, mengumpat tu major. Kejahatan lidah yang paling berat. Sebab ini melibatkan semua orang. Orang alim pun kena. Ya? Jangan-jangan orang alim lagi banyak mengumpat. Sebab tunjuk salah orang lah. Salah orang tu, salah orang ni. Kita pula pergi suka dengar. Kita pun kena sama. Sebab tu sedapnya kan. Cerita mengumpat ni sedap kan. Mengumpat ni cukup sedap pun. Nak buat lagi. Tengok, lagi sedap pada cerita-cerita penglipur lara. Mengumpat lah. Itu dah. Baik dekat dengar sikit. Aku tak abang kat orang, aku nak abang kat hang. Itu dia. Nampak? Lagi satu nak mengumpat ni kena ada rakan mengumpat. Dia seorang tak boleh. Dia dah. Rakan mengumpat. Nampak? Kalau boleh mengumpat didengar oleh orang ramai, lagi best. Dalam kempen-kempen ceramah politik dan bagai-bagai kan, akan keluar. Mengumpat. Kita yang berkongsi suka dengar. Banyak orang suka dengar je kan. Ya? Allah dengar baca kitab tak sedap. Dia dengar yang tu lagi sedap. Dia dah, kita terjebak dalam mengumpat, kita pun dapat saham dia. Ya, dia punya share kita dapat sama. Habis amalan kita terhapus. Itu paling pertama kita kena lihat. Kedua, yang disebut di sini iaitu ijtinabu an su'idzan. Yang kedua, jauh daripada sangka menyangka. Biasa kali dalam lidah kita, jiwa kita sentiasa punya sangkaan yang baik. Apa-apa pun kita letak kepada yang positif, yang pesimis, itu yang paling baik ya. Sangka yang baik. Sekali tak mai, dua kali tak mai, tiga kali tak mai, ustaz ni pasal apa lah? Bukan orang mengaji, ustaz tak mai macam. Ustaz absent without leave. Tak gitu ya. Apa ni kami duk tunggu tak mai. Sangka baik. Mungkin ustaz ni tak sihat. Ataupun dia tak ada, dia putus hubungan, lost contact. Ya. Ada apa-apa yang baik lah. Jom kita pergi cari, jom kita pergi jenguk, jom kita pergi cari dia ya. Kita ziarah dia. Kan baik itu. Kita mulakan. Memang dia ada kutu dia, ada bunyi dia. Habis. Nampak lah. Kita duduk mengaji kat dia tu, habis semua tak dapat pahala. Hilang kita. Itu kita kena faham. Itu ya. Apatah lagi kalau sama-sama kita ya. Ya. Tidaklah apa-apa pun berhubungan kita dengan masyarakat, selalu sangka buruk ni melibatkan masyarakat lah. Ya. Dia ada 3 persangkaan ni. Pertama, menyangka sesuatu yang kita panggil sebagai sangka-sangka yang buruk. Ya. Kita letak ada kesialan. Nabi ada katakan, ya, tidak ada kesialan, tidak ada jangkit menjangkit, tidak ada kesialan pada burung, tidak ada nahas pada hari. Tidak ada. 3 Nabi pesan tidak ada. Pertama, tidak ada kesialan pada burung. Tengok burung burung belang duduk belilau di rumah kan, siapa nak mati hari ni, itu dia. Ya. Balik-balik rumah, jumpa burung hantu duduk di pokok, ya. Besok siapa nak bunuh diri. Ya. Tengok pula ramai-ramai masuk rumah kan, siapa nak kena pinang ni, semua ada dalam tu, semua ada ganyut dah. Ya. Kacau itu nak kena jaga sangat. Kebetulan orang-orang nak masuk rumah, masuk je lah. Nampak kan? Benda tak beri bahaya, tak bahaya, kita halau keluar lah. Ya, yang masuk lipan, kalau jengking, kena halau keluar lah. Ya. Masuk ulang, kenalah kita sekejap keluarkan. Itu kena faham saja. Itu sangka-sangka. Itu yang pertama. Ya. Sangka yang kedua, menyangka sesuatu yang tidak tepat pada seseorang. Ini antara kita. Macam tadi disebut tadi lah. Ya. Dan yang ketiga, menyangka sesuatu yang tidak baik kepada Allah yang lebih berat. Ya. Minta doa, Tuhan tak kabul. Tak nampaklah bukan Tuhan tak kabul, tak nampak pengkabulan doa daripada Allah. Mula kita sangka buruk kepada Allah. Itu paling penting. Ya. Nabi ketika nak mangkat, kita dah sebut juga, Nabi pesan kan, yang pertama Nabi pesan apa? Salah. Ketika Rasulullah berada di atas keribaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha,
terdengar pada mulut Nabi keluar. Aisyah dengar Nabi pesan 3 perkara. Yang pertama sekali Nabi pesan solat. Yang kedua, hendaklah kamu berlaku baik, ya, sebaik-baik mungkin kepada orang bawahan kamu. Pekerja kita, kita majikan, kita ketua majikan, ya, pembantu-pembantu kita, ya, pengurus-pengurus yang kita lantik, orang-orang di bawah kita untuk mentadbir urusan kehidupan, kita kena ada punya hubungan yang baik. Ya, bagi gaji yang setimpal, masa-masa berehat yang setimpal, ya, hubungan kerja yang baik, itu urusan kita. Yang kedua, itu bab masyarakat lah. Yang ketiga, husnul dhan billah, sangka baik kepada Allah. Tengok Nabi pesan 3 perkara tu ketika Nabi nak angkat, itu paling buruk. Doa Tuhan tak makbul doa kita mula sangka buruk. Aku sembahyang tak tinggal, aku begini, Tuhan tak kabul aja aku. Nampak, ya? Tuhan tak betul, ya. Tuhan tak kena, Tuhan tak patut, Allah habis ni bab kita baca ni sekarang ni, ya. Dia tak tahu bahawa yang tidak baik itu pada Allah Tuhan tahu kenapa tidak baik, pada Allah Tuhan tahu kenapa tidak kabul, ya. Kita punya ilmu yang sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak datangkan ilmu kepada kamu wahai anak Adam melainkan sedikit, ya. Banyak kau kita tak tahu akibahnya, ya. Maka dengan kerana itu, apa yang Tuhan tunjuki, apa yang Tuhan zahirkan, itu yang baik. Minta doa, tak dapat doa, itu yang baik. Kena kata macam tu, kan? Sebab tu kita kena selalu menyebut Allah. Ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam zikir kita, ya, biyadihil khair wa ilahil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahawa di tangannya segala kebaikan dan kepadanya akan kembali semua manusia makhluk ini, kembali kepadanya semula. Nampak tak? Kerana dia di atas tiap suatu amat berkuasa. Dia kena baca macam itu. Itu sangkaan yang baik. Boleh lah. Tuhan buat semua betul. Ya, tidak ada yang silap. Yang silap tu kita. Kita ada faham dulu tu, baru terlepas pada azab kubur. Ada faham dulu ni yang saya sebut tadi ni, kan. Apa Tuhan buat semuanya betul, apa Tuhan buat semuanya baik, kita terhindar daripada azab kubur. Tak ada azab kubur, tuan-tuan. Confirm orang ni tak diazab dalam kubur. Siapa kata? Allah kata sendiri. Di mana? Dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi. Sebab tu orang kata baca surah Tabarakalladzi ni, ya, dia boleh melihara kita pada azab kubur. Kena faham dalam dia lah, baca Quran tapi tak tadabbur, ya. Kita kena tadabbur Al-Quran tu, surah Mulk tu, kena tanya balik, ya, apa rahsianya? Bukan kenapa, apa rahsianya bila dibaca surah Al-Mulk terpelihara daripada azab kubur. Kena tanya balik. Kenapa tak tanya? Kira baca mengaji tak lah dia. Baca Tabarakalladzi, kuliah tak pergi. Nampak tak? Ilmu tak ada. Takkan nak terlepas pada azab kubur pun lah. Dalam surah tu ada sebut, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah jadikan langit dan bumi 7 lapis bertingkat-tingkat. Nampak? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Maka kamu tidak akan melihat sebarang kecacatan, sebarang kesilapan, ya, sebarang ketidaksempurnaan dalam penciptaan langit dan bumi ini. Tak ada satu pun yang tersilap. Antara kamu termasuk kamu lah. Langit bumi termasuk kamu. Tuhan tak buat silap lah. Ayat tu dah tekan dulu awal-awal. Itulah Tabarakalladzi. Ni kira duk baca saya mengaji tak ambil faham, tak tadabbur tidak, ya. Nak jadi apa kita? Ya. Boleh ke nak tolong kita beranak kubur? Ya. Ini kita maka kena ada ilmu ni. Ilmu hikmah ni kena ada. Hikmah tu kena ada. Jadi maknanya apa yang Tuhan buat semua baik. Aku sebut nama Allah, Tuhan buat semua baik 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar, 10 kali lepas maghrib. Dia dia kan? Kenalah 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar, 10 kali lepas maghrib.
Jangan tinggal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Dia tanam dekat dalam jiwa kita bahawa akan ada ni hikmah ni. Ya. Jadi istiqamah yang kedua sangka baik. Istiqamah yang ketiga tadi ni ijtinabu 'anis sukhriyah. Apa yang nombor 3 ni? Ya. Yakni jangan satu kaum mengolok-olok satu kaum yang lain. Jangan hina orang. Jangan hina puak-puak mana. Ya, semua sama. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Nabi kata, kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah, habis sama. Mari pada satu acuan, sibghatullah, acuan Allah, ya. Semua sama. Jangan kata kaum tu tak betul, kaum ni tak betul, kaum ni tak betul. Ini bukan cerita parti ni. Kaum. Saja. Ya, mana-mana pihak semuanya jangan kata tak betul, ya. Kalau kita dapati sesuatu yang silap, betulkan. Kita ada amar ma'ruf nahi mungkar kan? Kan? Kita ada amar ma'ruf nahi mungkar, betul. Kita guna kaedah itu sendiri. Ya, jangan kita memandang satu puak, satu kumpulan lelaki mana satu kumpulan lelaki yang baik, ya. Itu dia panggil apa? Sukhriyah. Dan firman Allah SWT, la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Quran kata. Ada sukhriyah dalam ini, ya. Jangan satu kaum memperolok-olok kaum yang lain kerana boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok tadi. Faham, ya? Wala nisa'u min, perempuan Tuhan tekan, asing pula untuk perempuan ayat ni. Wala nisa'u min nisa'. Begitu juga orang perempuan sama orang perempuan, jangan kita menghina satu kumpulan yang lain. Kemungkinan kumpulan yang kita hina tu lebih baik daripada kita, lebih bagus daripada kita. Ya, itu jadi masalah, kita kena ambil faham di sinilah. Kecuali kalau kita ada dalil-dalil, kita ada bukti-bukti, fakta-fakta yang kukuh, yang jelas tentang kerosakan, kesilapan mereka, maka kita kena betulkan. Bukan kita hapus mereka, ya, kena betulkan. Macam berlaku di JISB sekarang lah, ya. Apa yang berlaku di JISB sekarang tu, jangan hukum mereka tu, boy. Kita kena betul mereka. Nampak tak? Bukan hukum mereka, ya. Tak betul. Nabi kata, aku diutus bukan untuk menghukum. Nampak tak? Pertama, aku diutus bukan untuk menghukum. Aku diutus untuk membaiki akhlak yang baik, untuk mentadbir urusan-urusan masyarakat dengan secara urusan yang membawa kemakmuran. Dan aku sebagai guru mengajar, memberi ilmu, rujuk Al-Quran, rujuk hadis. Itu, ya. Faham? Baik, memang kita dapat 3. Kemudian yang keempat, istiqamah yang keempat tadi ini, ghaddul basar 'anil maharim. Pelihara, jaga mata daripada segala yang haram lah, ya. Haram, pertama haram tengok aurat yang bukan, makna kata ia bukan hak. Yang hak ni macam doktor terpaksa nak tengok aurat pasien, nak berubat, terpaksa kena tengok aurat lah, ya. Nak tengok hari-hari, nak tengok apa-apa pun lah, ya. Terpaksa lah kena tengok, kerana itu adalah satu keizinan syarak. Kalau tak tunjuk, macam mana nak tengok, macam mana nak tahu, ya. Kalau bukan pasal itu, jangan. Kedua, tengok dengan mata yang hasad, ya. Tengok satu kelebihan dalam satu orang, tengok satu kemakmuran dalam seseorang, kita mula tengok dengan mata yang hasad. Itu pun haram tu, haram lagi besar tu, haram tu. Lagi besar daripada tengok aurat tu. Tengok aurat ni dah berat dah haram dia. Haram lagi berat tu, ya. Tengok dengan mata hasad, dia kata. Ya. Ketiga, tengok dengan ain, kena mata. Nampak tak? Tengok dengan terpesona. Dia pun kena mata juga. Orang kata kena mata kan? Itu 3 pandangan mata ni haram, tak boleh. Jangan buat pasal, ya. Kita akan pelihara apa-apa juga. Tengok apa juga dengan tengok dengan rasa syukur, nampak, ya. Tengok kau orang ada
kemewahan ke apa-apa, tengok satu kemewahan pasal orang, Allah ya Allah, biarlah kemewahan ini ya, biarlah kemewahan yang ada pada orang ini membawa dia menjadi seorang hamba-Mu yang bersyukur kepadamu. Kita minta doa betul. Itu patut ya. Kemewahan itu membawa dia syukur kepada Allah, bukan membawa dia kufur kepada Allah. Kufur apa? Dia menzalimi orang kaya ya. Salah guna harta kan, macam Qarun ya. Dalam Quran Tuhan sebut sebagai Qarun, kekayaan dia bukan bawa kebaikan, kekayaan dia musnah. Sampai dia berperang dengan Nabi Musa 2000 hari. Berperang Nabi Musa tu, Qarun ya. Dia boleh rekrut tentera perang dengan Nabi Allah Musa selama 2000 hari. Sekarang ada tempat Al-Fayyum nama tempat di Mesir. Sekarang ni tempat tu orang tanam jagung. Penduduk-penduduk di kawasan tu sekarang ni banyak tanam jagung. Di Mesir ada kawasan daerah nama dia Al-Fayyum, 2000 hari. Kenapa dia? Di situlah Qarun berperang dengan Nabi Musa. Nampak? Dia guna kekayaan dia nak menentang Musa. Ya, itu modul dia. Itu panggil Qarun. Nama dia bukan Qarun. Qarun ni gelaran. Maknanya Qarun tu ada sepanjang zaman. Sepanjang zaman ada Qarun. Kalau orang guna harta benda untuk menentang Islam, guna harta benda untuk menghina orang miskin, guna harta benda untuk memporak-porandakan masyarakat, guna harta benda untuk membangga-banggakan diri, itu Qarun nama dia. Orang ni sudah terkena Qarunisme. Itu dia. Faham tak? Qarunism itu doktrin. Tak faham ya? Boleh? Maka demikian itu adalah salah. Tuhan tak bagi, sebab itu Tuhan adakan modul-modul di Al-Quran supaya kita jangan ikut mereka. Dan kita kena study. Kenapa? Kenapa mereka ini ditekankan dalam Al-Quran? Qarun, ya, Fir'aun. Itu juga bukan nama dia. Ya, sebab sepanjang zaman ada Fir'aun. Fir'aunism ini berjalan sepanjang zaman. Ada manusia-manusia yang berjiwa Fir'aun. Ada manusia-manusia yang bersikap macam Fir'aun. Ya, itu dia. Boleh faham kan? Hamman pun sama juga, bukan nama dia Hamman. Ya, Perdana Menteri Fir'aun, nama dia Hamman. Dan hadis Nabi lagi banyak. Di hadis Nabi ada lagi tokoh-tokoh modul yang kita tak boleh ikut. Jangan ikut. Ya, kerana sikap-sifat mereka tadi ini boleh membawa kerosakan masyarakat. Itu paling penting. Jadi kita ingat sukhriyah nombor 3, nombor 4, tahan pandangan mata. Tengok yang tengok. Kalau semua kita tengok dengan pandangan yang i'tibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya, mengambil i'tibarlah kamu hai orang punya mata hati. Tengok dengan mata hati. Tengok dengan mata kasar semua tak kena. Tengok dengan mata hati baru nampak rahsia dan sir rahsia. Faham Boleh faham? Kita ambil macam itu. Kemudian yang kelima, ya, sidqul lisan. Jadi lisan juga nombor 1 kan. Yang ni sidq, bercakap benar. Nombor 1, semua perkara kita kena benar. Lidah kita mesti mengeluarkan semua yang benar. Yang salah jangan. Termasuklah dalam memberikan maklumat dan beri kenyataan. Sekarang kita banyak kita lihat maklumat-maklumat palsu kan. Ya. Di media-media masa ya, sudah didedahkan banyak maklumat palsu yang keluar masuk dalam WhatsApp kita dapat hari-hari. Ya, WhatsApp kita dapat berbagai maklumat-maklumat yang tidak benar. Apa dia punya akibat? Akibat dia banyak merosakkan masyarakat, merugikan masyarakat. Ya, itu yang kata tadi. Makanya benar lidah, benar pada perkataan kita, ambil pada Nabi lah, ikut Nabi kan. Pertama, benar ucapan yang keluar pada mulut kita. Benar maklumat-maklumat yang keluar pada mulut kita, nampak tak? Dan benarkan lidah dengan yang dibanyak lagi lah. Kena tegur, kena petui, kena mengajar. Itu lidah yang benar. Lidah yang benar boleh memberi tunjuk ajar. Lidah yang benar boleh peringatkan kalau kita lupa. Lidah yang benar boleh menegurkan kesalahan. Lidah yang benar boleh memimpin, membawa kita ke kebaikan. Itu lidah yang benar. Kalau tidak, tak ada guna lidah tu. Nampak ya? Maka tu lidah tak ada tulang. Kalau ada tulang, tak cakap.
betul nah. Dan lidah tak boleh bercabang. Ya. Lidah bewak. Ya. Tak itu kan. Itu faham dia kan. Dia memang tak dapat tidak. Kita Tuhan bagi pandangan-pandangan ini kepada kita beriktibar. Ya. Kemudian yang keenam, sadis al-infaqu fi sabilillah. Yang kata istiqamah tu, iaitu sentiasa menafkahkan harta. Kena banyak bersedekah. Pasal itu harta kita. Harta kita pada tuan-tuan dan puan-puan muslimah, harta dunia kita, apa dia harta kita? Harta dunia kita yang mana tuan-tuan? Harta yang telah kita infak dengan Allah, yang tu kita punya. Harta yang kita tak infak bukan kita punya. Nampak tak ya? Harta kita tak infak, nombor satu WC punya. WC, bilik air punya. Buang, nampak ya? Makan, buang, makan tak lekat. Ya? Makan sedap-sedap, makan mahal-mahal tak lekat. Keluar pula dengan rupa yang cukup jauh beza. Nah, Tuhan nak beritahu kita kan, itu hak kita, itu bukan kita punya. Itu WC punya. Itu dia keluar. Nampak ya? Yang kedua, sama juga pakaian kita, yang kita dah pakai. Lusuh, kita buang. Ya. Dia tanya ni, saya pun ada jubah yang tak pakai. Orang balik Mekah, balik umrah, bagi jubah, bagi kain sorban, ya. Boleh buka kedai lah di rumah saya. Banyak sangat, saya tak boleh pakai, nampak? Ya. Saya pakai, saya ada pula saya punya minat sendiri yang saya pakai tu, ada kaedah saya sendiri kan. Ya. Banyak dia bagi seorang sorban ni tak pakai. Jadi sekarang ni saya nak infak. Ya. Saya serah kepada kita Tuan Haji Hatta. Ya. Boleh lah. Bukan tak bawa hari ni, tak bawa lagi lah. Nanti tuan-tuan boleh jumpa Tuan Haji Hatta lah. Kalau siapa-siapa nak jubah putih banyak. Jubah putih banyak kata. Ya? Jubah putih kan, sorban, kepiah. Ya? Nanti saya bagi kat Tuan Haji Hatta. Dan kalau tak dalam ni, tak boleh. Buka-buka tigai, Tok Siak dah kena bekerja. Menyusahkan Tok Siak kan. Ya? Kita bagi kat Haji Hatta. Siapa berhajat, jumpa dia. Yang hari ni tak lagi lah, benda tak ada lagi. Ya, 2-3 hari lagi jumpa dengan Tuan Haji Hatta, minta ada lah jubah-jubah ustaz kita nak bagi kan. Jubah-jubah pakai lah. Boleh ambil. Saya infak sedekah. Dia tak pakai. Ya, tidak. Tidak lah. Boleh kan? Minyak wangi, sorban, kepiah. Ya, yang orang balik-balik Mekah, beringatlah Tok Guru ni bagilah kain sorban. Ingatan mereka tu, alhamdulillah. Ya. Jadi saya nak manfaat macam mana? Nak pakai tak boleh. Sedekah pada orang pula lah. Ada manfaat pada orang yang bagi. Nampak? Kalau buang tak boleh. No? Jual lagi tak kena. Tak itu kan? Boleh kan? InsyaAllah. Tapi laki-laki yang perempuan tak ada. Orang bagi semua barang laki-laki kat saya lah. Itu orang laki-laki lah. Jemaah laki-laki. Siapa juga yang berhajat, jumpa Tuan Haji Hatta. InsyaAllah. Nanti saya bagi. Baik. Laginya. Yang ketujuh yang kita tadi ini. La yusrifa. La yusrifa. Israf. Israf ni apa dia tadi ni? Jangan mubazir. Itu dia. Istiqamah tu. Masuk dalam istiqamah. Iyaka ihdinas siratal mustaqim. Masuklah ya tu. Ni. Ya, jangan mubazir. Ya. Jangan berlebih. Kulu washrabu wala tusrifu. Quran kata. Makan, minum, jangan lebih. Nampak? Lebih itu siapa? Saudara syaitan. Saudara syaitan. Ya, mubazir. Semua masalah mubazir. Ambil ayat semayang tu. Kena jaga. Buka pipe. Nampak tak? Air turun kuat. Ya, buang air. Basuh muka. Tengah duduk basuh muka tu, berapa liter air lepas dah. Muka. Nampak? Tapi takkan nak basuh muka buat pipe kan? Tak itu lah, buka yang kecil-kecil lah, jangan buka besar, buka kecil. Nampak? Sekarang kita boleh tampung dua tapak tangan kita ni. Afdal kita guna dua tapak tangan ni lebih afdal. Ya? Untuk membasuh muka, basuh tangan, semua guna dua tapak tangan ni. Paling baik. Ya, itu sunnah Nabi. Ya, tambah-tambah kalau kita mengaji ilmu kebatinan, ilmu kerohanian, lagi-lagi kena ambil wuduk cara tu. Ya? Kalau cara duduk suar yang bawah pipe tu pun tak baik. Pada pandangan ulama-ulama sufi tak bagus. Ya? Memang kita tak dapat hikmah. Payah dapat hikmah. Dia kena guna dua tapak tangan ni. Sebab ayam tapak tangan ni lain kita kira. Ya? Tengok perempuan tu lah, kalau masak kan. Tapak tangan dia. Bukan pasal respi dah. Ya? Tanya respi, kita tak tanya tapak tangan dia.
Nah, tapak tangan tu tak sama tau. Tak boleh bagi dia punya kelebihan aura dia. Tak sama. Orang buat sampai belacan. Bubuh 10 orang buat sampai belacan, tak sama. Nampak? Tengok sampai belacan tak sedap tu boleh tahu lah. Orang tu keras hati, orang tu degil, nampak? Tidaknya orang ini marah sampai belacan tak sedap. Nampak lagi. Oh lah. Kalau makan sampai belacan tak sedap, boleh dekat dengan orang tu. Nah, saya nak cari marah. Dekat dengan marah. Tangan makna buat sampai belajar sedap. Makna kata aura tapak tangan dia tinggi. Nampak ya? Kebaikan ada. Itu betul ni. Ya. Sebab tu Nabi suka guna tapak tangan. Semua perkara Nabi akan guna tapak tangan. Ambil uduk, nak basuh muka tapak tangan, nak basuh tangan. Tapak tangan. Oh, nampak tapak tangan tu. Jangan bawah baik. Maka tu buat kita guna kolah lagi baik. Daripada guna pahit ya. Ayat kolah tak lari mana? Duduk macam tu. Ya, kita ambil ayat, dia masuk dalam tu balik. Kan? Dua kolah memang dia hygienik, tak ada masalah. Boleh kan? Boleh faham ya? Itu ya. Ini tak pakai main tidak ya. Basuh kaki dia pakai celup kolah. Sekali sauk dia lari keluar. Masya Allah. Tu. Tengok di masjid Kapitan Keling, kolah dia besar kan. Dia duduk tepi kolah tu, dia sauk kaki ya. Dia suar kaki dia sauk. Dia semayang tu. Basuh kaki dia cara tu. Apa nak jadi? Sah ke tak sah? Sah. Tapi belum tentu sah. Kok tapak kaki tu ada benda lekat. Ayam tak lalu. Semayang dia tak sah. Sebab tu kita kena belik tapak kaki. Biar muka ni tengok tapak kaki. Tengok muka selalu. Bagi tengok tapak kaki pula. Nampak tak? Pandai muka ni, hang kena tengok tapak kaki. Nampak? Tapak kaki pun mau dia ditengok. Nampak tak? Sunat. Kita basuh, tengok tapak kaki tau. Sunat tau. Supaya kita ada sifat tawaduk, merendah diri. Tu, sama juga kasut Kasut, benda yang memang tu, tapi dia cukup mulia. Sebab kaki antara anggota yang maha penting dalam diri kita. Kaki penting kan? Orang stroke, dia nak apa? Kalau kita bilang orang stroke, dia nak apa? Dia nak jalan dia. Dia tak cakap pasal makan. Siapa yang kena stroke, cuba kita bijarah dia. Ya. Lah ni mau apa? Dia kata kalau boleh makib jalan okey. Dia tak kata boleh makan. Orang stroke boleh makan, tak ada masalah. Dia tak disuap, orang suap pada dia. Nampak ya? Ya. Dia tak payah dengar, boleh dengar. Nampak ya? Duduk tepi apa? Duduk di katil stroke tu, dengar Bollywood dia. Nampak ya? Tak payah dia pergi bioskop, tak pergi panggung wayang ya, boleh. Tapi yang penting orang stroke ni dia nak boleh jalan, boleh bangun, boleh diri, boleh jalan. Dia. Kalau ada kereta, dia nak bawa kereta. Kaki itu penting, maka tu kasut tu mulia. Kasut tu mulia kan. Kasut satu benda yang sangat mulia pada kalangan bangsa Arab. Dia faham dia. Itu istiqamah lagi. Yang keberapa, yang keenam, yang ketujuh. Yang ke-8 alla yatlubal uluwa wal kibra li nafsihi. Yang ke-8 tadi ini jangan ingin kita menonjol, jangan menonjol diri dalam semua perkara. Ya. Aku boleh mai kat aku, bagi kat aku, pasal apa tak bagi kat aku. Awak bagi kat orang lain, nampak tak? Menonjol diri ya. Sedangkan ada orang yang boleh buat kerja tu. Kalau memang tak ada orang, masa tu patut menunjuk, dia tak menunjuk pula. Nampak tak ya? Kita kena jangan menunjuk diri, jangan menunjuk jangan mengedepankan diri kita dalam beberapa perkara yang mana yang kita ada juga saingan. Itu kita kena faham. Itu termasuk di antara yang masuk dalam kumpulan orang yang takabur ya. Jadi makna kata elak daripada kesombongan. Apa-apa perkara yang boleh membawa kepada kesombongan, kita cuba elakkan. Itu paling penting, istiqamah tu lagi. Yang seterusnya ke-9, yang ni paling penting, maha penting, iaitu al-muhafazatu ala salawatil khams. Jaga sembahyang 5 waktu. Jaga sembahyang 5 waktu, sembahyang di awal waktu. Sembahyang ni kita kena jaga, ada 7 perkara.
Sembahyang ni kena jaga 7 perkara tuan-tuan. Ya. Boleh lah. Sebab tu mengaji tak habis. Dia banyak sangat urusan. Yang pertama, memelihara waktu. Nampak tak? Itu masuk dalam lalai. Dan Quran sebut lalai. Lalai paling major sekali, kita mengabaikan waktu, mensia-siakan waktu, menangguh-nangguh waktu, melewat-lewatkan waktu. Ini jangan. Ya, itu paling penting. Saya dah sebut dah dua minggu sudah kan. Ya. Orang yang jaga waktu sembahyang di awal waktu, dia akan dimonitor oleh Sayyidina Izrail alaihissalam. Tuan-tuan, malaikat yang paling penyayang antara malaikat, kita ada seorang dia ada 400 malaikat kan ni? Satu orang ada 400 malaikat. Jangan lupa 400. Ya. Istana negara orang tak ada guard 400. Istana negara sini tak ada 400 guard. Tapi kita seorang, Tuhan bagi 400 malaikat jaga kita. Dahsyat. Ya. Antara 400 malaikat tu, malaikat yang paling intim, paling penyayang dengan kita, malaikat Izrail. Malaikat yang paling penyayang. Nampak tak? Dia nanti monitor kita tiap waktu. Ya. Naik matahari lah. Dia tak monitor lah. Sembahyang tak ada lah. Tak ada lah. Habis subuh, naik matahari syuruk, ya, dia berhenti. Nampak? Saatnya Zuhur dia mai pula. Zuhur dia mai pula. Dia monitor kita sampai asar. Asar dia mari pula. Monitor kita sampai maghrib. Maghrib dia mari pula. Monitor kita sampai ke Isya. Isya dia monitor lagi sampai subuh. Naik matahari dia berhenti. Sebab tak ada semayang dah. Nampak? Izrail. Dia nak perhati apa? Siapa semayang di awal waktu. Dia nak rekod siapa semayang di awal waktu. Nampak? Sebab orang yang jaga semayang di awal waktu, nak mati besok ni, Izrail mentalkin sendiri. Itu dia. Israel mentalkin syurga lah. Dia lah. Dia nak ambil nyawa. Dia mentalkin kita. Masya Allah. Ya? Dia peringat kita. La ilaha illallah. Hebat tu lah. Mau dulu tu. Jaga waktu. Jaga waktu sembahyang. Muslimah muslimin ya. Jangan tangguh saja-saja. Tangguh atas ikhtiar lain. Masuk masa waktu tak boleh pergi sembahyang lagi. Perut tu kacau. Berulang alik belakang tak berhenti-henti kan. Bila nak sembahyang? Ya? Sampai dah setengah waktu baru lega perut nampak. Baru nak menghadap. Ini pun juga dikira sebagai orang sembahyang di awal waktu. Sebab dia ada ikhtiar. Ya, pahala dia sama dengan orang sembahyang di awal waktu. Dia panggil waktu ikhtiar. Ya, jangan saja waktu ada lagi tak pawai lagi. Nampak ya? Aku nak rest dulu. Aku nak buat kerja-kerja lain dulu. Yang ni tak boleh. Ya? Ini masuk dalam kancah fasik, ya. Fasik ni amalan dia ditangguh tu. Tuhan tak bagi pahala lagi. Tak boleh bagi pahala lagi. Jangan tulis lagi. Tulis dia tangguh ya sembahyang. Nampak? Pahala dia Tuhan bagi di akhirat. Itu dia. Nampak tak? Ya. Malaikat ni tulis apa? Dia tangguh sembahyang. Malaikat tak tulis pahala sembahyang. Tangguh sembahyang. Akan dibawa di akhirat besok, baru Allah akan timbang. Banyak mana pahala nak bagi kat dia. Dia tengok pada banyak aspek lah. Ikhlasnya, jujurnya, ilmunya. Dia ambil kira. Barulah nak bagi pahala. Nampak lambat tu panggil orang fasik. Fasik ni, amalan, pahala-pahala amalan dia ditangguh. Dia tak bagi lagi. Ya, KIV. Orang yang tangguh sembahyang jadi macam tu lah tuan-tuan. Maka tu buat dia waktu. InsyaAllah kita akan dapat talqin dari mesra. Israel nak ambil nyawa kita, dia talqin dulu. Masya Allah. Tak kemai. Kemai. Pasti itu dia. Kita ambil macam tu lah. Kalau sudah talqin, pasti dia layak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, boleh masuk syurga. Jangan tidak ya. Maka itu penjagaan semua. Itu yang pertama, jaga waktu. Yang kedua, jaga amalan, gerak-geri, kaifiat, kaedah salat tu. Tata cara pelaksanaannya. Ini kita kena kuasa ilmu-ilmu yang kaitan dengan sembahyang. Sallu
kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti yang kamu tengok aku sembahyang. Nabi kata, kena ada anu lah, ya, yang fardunya, yang sunatnya, yang rukunnya, yang abadnya, yang hayatnya. Sembahyang tu kita kena study betul-betul, buat sebaik-baik mungkin, ya, yang secantik-cantik mungkin kita kena buat sembahyang tu, ya. Jangan jemu, jangan bosan nak mengaji bab solat. Jangan jemu, jangan jemu. Jangan kata tak ada, mana mula duk ajak bab solat. Nampak, ya. Itu dia. Sebab tak tahu solat itulah yang menempah kejayaan, bukan sijil, ya, bukan rezeki, bukan duit, bukan kekayaan. Nah, yang menempah kekayaan ummah, yang menempah kejayaan ummah adalah as-salah. Dikumandangkan 5 kali sehari oleh Tok Bilal. Nampak tak? Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Mana nak ibadat lain seru pada falah? Tak ada. Ya? Bulan Ramadan tak ada sebut hayya 'ala falah. Hayya 'ala sayyid, hayya 'ala siyam, hayya 'ala salah. Tak mari puasa, mari, tak ada. Tapi sembahyang ni sehari 5 kali sampai sebut. Ya? Sembahyang menempah kejayaan, tuan-tuan. Kejayaan seseorang itu bergantung kepada sembahyang, bukan sijil tau. Tapi sijil ni ada lah. Ya, itu dia. Sebagai wasilah, jalan. Sijil tu jalan, ya. Tak ada apa, nampak, nah? Dah sampai tempat, tak perlu jalan raya lagi dah. Dah sampai tempat. Ya, itu dia. Maksud tu, qasad kita kena penting. Sebab itu tak dapat tidak. Kedua, kita kena kuasai ilmu kaifiat tata cara. Ketiga, ya, memenuhi tuntutan ruh dia. Dia ada dia punya ruh. Sembahyang tu ada ruh dia. Baru dia hidup, baru boleh naik ke langit. Sembahyang kita yang kita sembahyang akan dibawa naik ke langit ni. Kita sembahyang subuh pagi tadi ni, ya, hak semalam punya naik tau. Hak semalam kemarin asap punya malaikat turun. Malaikat turun asap kemarin, ni pagi ni baru dia naik. Ganti turun, malaikat baru pula turun. Malaikat ni akan naik bila waktu asap. Dia 2 kali sehari posmen dia. Dia akan bawa di head office di mana, dia punya ibu pejabat pos besar di mana? Kaabah Al-Musharrafah. Amalan kita yang kita buat pagi ni, kemarin daripada asap pagi ni, akan dibawa pergi ke Kaabah. Melalui Kaabah naik ke langit. Sebab kita semayang menghadap Kaabah kan? Itu sebab kita menghadap Kaabah. Sebab Kaabah itulah merupakan saluran amalan kita. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. Dalam sajadah kan, urusan dibawa naik amalan-amalan kita, urusan dibawa naik ke langit, ya. Tempat nak sampai tu, kalau kita sendiri nak pergi 1000 tahun. 1000 tahun baru sampai. Tempat tu punya tinggi. Nak bawa pergi amalan kita tu. Jadi tapi di sisi Allah, sehari malaikat naik, bawa naik. Tempat malaikat nak bawa ni amalan kita tu, nak bawa naik disimpan. Di mana? Di Illiyin. Kalla inna kital abrari lafi Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Kitabu marqum. Tuhan sebut dalam surah Wailun, dalam surah Mutaffifin, ya. Illiyin tu nak disimpan, dia macam chandelier. Dia akan jadi chandelier, ya. Bergantung penuh di arasy. Ini amalan siapa ni? Amalan yang sampai ke langit. Amalan tu kena hidup baru sampai ke langit. Tak hidup macam mana nak sampai? Ya, sembahyang mati tak ada roh. Sebab tu sembahyang tu kena bagi roh dekat dia. Roh sembahyang apa dia? Roh sembahyang adalah khusyuk. Khusyuk tu roh sembahyang lah. Tak ada roh sembahyang mati, ya, tak naik. Bila tak naik, macam mana kita nak dapat? Apa nak ada di langit ni kita punya? Ya. Dia turun ke bawah. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin. Tuhan sebut. Bahkan orang-orang yang maksiat tadi ini, yang berdosa, di mana mereka tempat depan sijin. Sijin ni di bawah tanah 7 tingkat, 7 bawah lapis tanah tu, dalam api neraka. Nampak tak? Na'udzubillah. Sebab tu amalan kita mesti kan ada roh. Nombor 3, cari roh. Roh sembahyang nak jaga sama balik macam istiqamah tadi.
Nak tengok roh sembahyang, tak mana dapat roh sembahyang tuan-tuan? Baca surah Al-Mu'minun. Ikut perintah Allah dalam surah Al-Mu'minun tu dapat roh sembahyang. Nombor satu sekali, jangan buat kerja sia-sia, cakap kosong, cakap sia-sia, duduk sia-sia. Buat apa? Mak ngah duduk saja. Nampak? Buat apa? Pak Long duduk kedai kopi, duduk kedai teh, nampak? Teh secawan, nampak tak? Ya, duduk 3 jam. Nampak tak ya? Ataupun sembang di mana-mana. Sembang pasal politik, sembang pasal itu, sembang kedai kopi. Ini semua sia-sia lah, nampak tak ya? Ya. Itu dia. Dia tak duduk tengok bola berjam-jam. Itu sia-sia lah tu. Nampak tak? Ya? Tengok orang tenang bola. Kat tu. Duduk tengok orang tenang bola. Tak sia-sia tu. Nampak? Pasal apa? Syahwat dia tinggi. Seronok. Nak layan seronok. Ya, itu sia-sia. Banyak pernah sia-sia kita buat dengan ni kan. Tak mengaji, tak faham ilmu, tak pergi mengaji. Sia-sia lah. Umur dia buang sia-sia. Banyak sia-sia kita buat ni. Tinggalkan sia-sia. Tanya benda yang tak relevan pun sia-sia. Ini bangunan ni bila nak siap? Itu pun sia-sia. Dia ada share dalam tu lah. Tak ada. Lalu kat Bayan Baru tengok bangunan baru tu naik kan. Tanya pula. Tanya kat driver teksi. Saya pernah dalam teksi. Kawan duduk depan dengan teksi. Tanya dia, ini bila mau siap? Mana saya tahu siapa ada share tu. Teksi tu kata. Kena sekawan. Dia kena sekupang. Bagus kan? Dia tanya kat driver teksi tu. Dia tak ada apa nak sembang driver teksi kan. Ini benar sia-sia. Sampai tahap tu lah. Tak ada apa yang relevan, tidak ada apa yang beri manfaat, diam. Sebaik-baiknya diam. Dia ada 10, dia ada 9 diam ya, dalam afiat. Wa'afini fiman afaita, doa kunut tu. Ya Allah, kau afatkan aku ni. Dalam afiat tu ada 9 diam. 9 diam. Satu uzrah, 9 diam, itu namanya afiat. Bukan sihat, afiat. 9 diam. Salah satu pada diam pada perkara yang lara. Yang sia-sia diam. Maka tu diperingat oleh orang lelaki. Tiap-tiap Jumaat sekali kena peringat. Orang lelaki dah penting kan? Khatib peringat kan? Diam. Hatta yang tu yang disuruh Tok Bilal sebelum sembahyang kena peringat tu. Dia pada baca apa? Nabi tak buat. Dia tak tanya hikmah tu pasal apa? Nampak ya? Memang ulama-ulama kita tahu kata zaman Rasulullah khutbah mana ada Tok Bilal kita pegang tongkat ma'asyiral muslimin rahimakumullah wafaqani wa iyyakum yarda ulil anjur radhiyallahu ta'ala. Memang Nabi tak buat, Abu Hurairah tak buat kerja tu. Abu Hurairah sendiri tak buat kerja tu. Nampak tak ya? Sebab zaman Aslam sejahtera, semua selamat. Aslam. Kita zaman fitnah. Nampak? Zaman fitnah ni, khatib kena peringat. Fitnah apa? Ni, swab telefon. Itu fitnah akhir zaman tau. Fitnah lagi besar sekarang ni. Khatib dia baca khutbah, dia duduk swab. WhatsApp dia. Nampak? Kalut sangat. Nampak Tu. Lara Jumaat tu habis. Hilang gitu kan. Kosong. Dia main telefon. Nampak? Dulu tak nak telefon, main tikam. Dia main tikam, dia kotih tikam, orang sini tikam masjid, dia royak habis semua. Tarik satu-satu jemu pasal dia dengar khutbah. Lagi kapet, tak apalah kot. Dia main telefon pula. Nampak? Itu lara tu. Lara kan? Dia pesan dalam khutbah tu. Sehingga turun Quran ada ayat tentang khutbah Jumaat ni. Jangan kamu cakap. Wa idza qila al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Quran tu kan. Apabila baca Quran kepada kamu, kamu diam dan dengar, mudah-mudahan kamu diberi rahmat oleh Allah. Quran di sini adalah khutbah Jumaat. Buka tafsir dia. Ayat ni bila kata Quran dalam ayat ni, apabila baca khutbah kepada kamu, hendaklah kamu dengar dan taat. Maka tu kita kena bawa inti pati khutbah tu mesti berkait dengan Al-Quran. Bukan cerita baca tanam sayur dalam rumah. Nampak? Itu dah. Ni dalam khutbah tak buat tu tanam sayur. Itulah. Banyak program dalam TV kan, yang boleh kita habaq. KWSP cerita dalam khutbah. Apa ni? Dan itu kan. Macam mana nak buat tu? Kena ada ilmu lah, khatib kena faham. Khutbah ni dia pendek 10 minit. Ya.
Nasihat sebab tiap-tiap minggu nak buat panjang-panjang apa? Tiap-tiap minggu ada. Kalau sebulan sekali ikut boleh lah khutbah hang bagi setengah jam. Tiap-tiap minggu khutbah tu. Jadi bagi pendek sudah 10 minit. Minggu ni bagi peringat satu ayat. Minggu depan satu ayat. Al-Quran. Masa tu kita nak bagi dengar. Kadang-kadang kaki yang tak mengaji lagi tak dengar. Mai khutbah Jumaat boleh dengar. Nampak tak? Masa tu lah khatib kena ambil peluang. Ya? Mendedahkan isi kandungan Al-Quran. Cuba tengok khutbah Nabi. Ya? Khutbah Nabi mana ada cerita dunia? Tak ada. Nabi tak cerita apa. Cuma peringat ya. Jangan jadi macam tu, jangan jadi macam ni. Itu boleh lah. Ya? Ni cerita suruh kita simpan ke WSP. Ini apa cerita ni? Nampak ya? Lawa Jumaat, batal Jumaat. Tak ada kan? Ini Nabi faham. Kita tegur, dia marah pula kan? Ya? Itu dia. Kita buat khutbah sendiri, dia marah. So pakai khutbah dia, nampak? Itu masalah ya. Khutbah dia tak ada. Tidak ada maklumat yang sebenar mengikut kaedah Al-Quran. Kaedah syarak ya. Itu dia. Mualat putus. Baik. Jadi makanya penjelasan itu nombor 3. Nombor 4, jaga sembahyang. Jaga apa? Menjaga hakikat salat. Hakikatul salat. Hakikat salat apa dia tuan-tuan? Hakikat, the reality of the salat ya. Hakikat salat itu mengkabulkan hajat-hajat hamba-hamba Allah. Sembahyang ni adalah masa untuk kita mendedahkan hajat kepada Allah. 5 waktu Tuhan panggil kita kerana Allah nak kabul hajat kita tuan-tuan. Dalam dada tuan-tuan macam-macam doa hajat ada, tak pernah putus. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu punya hajat kepada Allah. Tak putus-putus hajat. Ya. Semua ni tak boleh dedah dalam doa. Tak dedah dalam doa tuan-tuan. Ya, kena dedah hanya kepada Allah. Ya. Kalau nak kira hajat, kita cerita kata Tok Imam. Saat ni habis Tok Imam lepas sembahyang, tadi Tok Imam doa, masuk doa hajat saya nak hajat saya nak kenduri. Biar kenduri ni berjalan dengan elok, lepas tu mana mai seorang pula Tok Imam suruh minta apa habis. Tok Imam ni nak minta hajat pula saya duk sakit pinggang lama lah. Nampak tak? Nak minta subuh lah. Kalau dalam jemaah tu dalam 400 orang, larat Tok Imam nak minta. Maka tu kena ada doa kedua. Fatihah. Doa kedua, Tok Imam baca doa apa? Pendek. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna. Daripada dia baca ayat terima. Itu mewakili jemaah tu. Tu doa makmum tu doa besar tu. Doa kedua tu cukup besar. Sebab nak dedah kepada Allah. Semua yang mari ni Allah dalam masjid ni, yang berjemaah ni, semua ada hajat masing-masing. Maka tu aku sebagai imam tolong minta bagi mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Cukup. Jangan lu tambah-tambah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tahlilana min apa ni? Nampak? Allah tahu hajat kita berbeza-beza. Minna tu dah cukup dah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima daripada kami. Daripada kami dia masuk semua. Daripada kami ni semua, orang kami ni ada macam-macam masalah, macam-macam hajat dia. Engkau kabulkan. Tak payah sebut doa. Memang itu doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim. Ya semuanya engkau mendengar isi hati kami. Tu imam tak dengar, kami dengar. Kami tahu, engkau tahu macam mana ya. Wa tub 'alaina innaka antat, kalau kami berdosa ampunkan dosa kami ya Allah. Cukup. Minna tu masuk semua. Kalau orang reti bahasa Arab ni al-mubayyan. Minna tu dah masuk semua. Tak kita spesifik kepada Allah. Allah tak reti. Bagi Tuhan reti. Nampak? Ya Allah terimalah doa kami, terima sembahyang kami, terima qiyam kami, terima puasa kami. Nampak ya? Terima tahlil kami. Amboi. Tuhan tak cerdik, kita cerdik. Nampak ya? Kita bagi special tutorial kepada Allah. Orang putih kata kan? Ya. Tak betul. Ya Allah kau terima daripada kami. Macam-macam hajat kami, macam-macam masalah kami, macam-macam pribadi kami. Engkau saja mengetahui, engkau saja mendengar bisikan hati kami. Orang tak boleh dengar. Kalau orang dengar, sekali dengar, kali kedua dia lari. Duduk depan tu cakap banyak-banyak kan. Nampak kita ni dia lari. Nampak? Dia ni Allah. Dia macam dia minta kat aku. Allah ada. Ya. Tak ada protokol. Allah sedia mendengar daripada hamba-hamba. Ya. Siapa terus sebut? Maksud tu ada doa kali kedua. Al-Fatihah.
Doa pertama, tu imam turun doa kat kita. Yang patut-patut lah. Doa patut-patut, doa imam minta lah yang mula tu. Lah kita buat amin, 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 amin. Yang ni tu imam minta. Minta yang pada yang pukal-pukal. Yang penting-penting lah. Tu dah. Fatihah yang kedua, ini makmum punya. Memang jangan baca doa lain lah. Baca doa saya. Ya Allah, terima daripada kami. Tak payah sebut doa. Memang itu doa. Nak sebut doa apa lagi? Doa ana, wa salatana, wa siyamana, wa qiyamana. Nampak ya? Wa ustazana. Ustaz pun minta masuk. Nampak tak? Ya Allah, ya Tuhanku. Itu saya kerap tadi untuk imam ajar doa saya dimaki orang. Semayang sunat di belakang lagi baik. Pedih telinga, sakit telinga. Sebab dia tak berurus betul dengan Tuhan, tak faham, dia ada dengan Allah. Tu, yang teruk lagi tu imam tu menghadap kiblat dah terus. Tak menghadap ke jemaah kan. Pasti dia tak faham manusia lebih mulia daripada kiblat. Lebih mulia daripada Kaabah. Kita ni lebih mulia daripada Kaabah. Kaabah benda mati. Nampak tak? Sebab tu imam habis bagi salam, peranan Kaabah habis dah. Urusan Kaabah habis dah. Kali tengok jemaah tu, nampak tak? Duduk sama jemaah. Itu Nabi buat. Tak duduk menghadap kiblat. Tunjuk punggung kita, nak doa apa? Tak faham dia kena tegur. Tegur tu imam marah kita. Tak jaga adab. Rasulullah setiap kali habis salam 10 kali Nabi nanti menghadap kiblat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala. 10 kali Nabi baca, Nabi ini kali. Allahumma antas salam minka salam menghadap kiblat, menghadap jemaah. Peranan Kaabah dah habis. Sekarang aku sedang menghadap kamu. Kita sama-sama manusia. Muliakan manusia. Kan dia buat kerja haji, kita buat kerja haji kan, tak bawa balik kan ilmu tu. Rahsia untuk bawa balik. Bila kita tawaf, kalau pakai ihram, kita buka di bawah kanan. Buka di bawah kanan. Bawah kanan kita buka, bawah kiri kita tutup. Bawah kiri kita tutup, bawah kanan kita buka. Buka bawah kanan pasal apa? Menghadap manusia, memuliakan manusia, respect. Kenapa kita tutup bawah kiri? Kaabah benda mati. Kaabah tu benda mati, tutuplah bawah kiri ni. Tak payah buka lah bawah kiri pasal dia benda mati. Bawah kanan buka pasal kita menghadap manusia. Belah kanan kita manusia, kita tidak tawaf. Nampak? Maka tu bila mai sembahyang untuk imam balik-balik tidak 180 degree. Macam aku dengan Kaabah. Kiri Kaabah, kanan manusia. Nampak? Baru betul. Itu dia punya rahsia tawaf. Setelah kita tawaf macam sembahyang, kita tak nampak rahsia itu semua. Payah kan? Cuma ilmu tu kena pergi. Yang keempat, kita tengok dari ni, kita kena ambil dia punya hakikat. Hakikat waktu, kaifiat solat, roh solat, kaifiat solat. Kemudian yang kelima, rahsia solat. Yang tu tak ada orang tak highlight dalam pengajian, tak ada. Rahsia angkat tangan, rahsia baca Fatihah, rahsia tunduk mata ke tempat sujud, rahsia menghadap kiblat. Nampak tak? Yang tu tak ada. Mana ada orang ngaji ni, ngajak bab tu lah. Tak ada. Ahli dia pun tak ada. Nak hurai kat kita tuan-tuan. Jangan lah. Rahsia salat. Yang tu yang kelima. Yang keenam, hikmatus salah. Hikmah. Apa dia punya hikmah? Nampak tak? Tu'til hikmah man yasha'. Tuhan kata, kami bagi hikmah kepada siapa yang kami suka. Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa Tuhan bagi hikmah, maka semua perkara dibuat jadi kebajikan. Dan akhir sekali yang ketujuh, falsafah salat. Itu kita pakai akal. Common sense. Nampak? Paling penting kena pakai akal. Balik semua kepada akal. Kita buat rumusan. Itu falsafah salat. 7 ni kena ada. Orang ngaji, orang sembahyang kena ada 7 benda ni. Nampak? 7 benda ni kena ada. Baru dia ada frekuensi naik ke langit. Nampak tak? Sembahyang tu akan naik ke langit. Dia ada kontak dengan arash Allah. Dia akan dapatlah bantuan pertolongan daripada Allah, ilham yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan? Itu kita kena ambil faham begitulah. Jadi cakap itulah, insya-Allah. Kita akan sambung lagi iaitu tentang istiqamah ni sikit lagi. Kita ambil nombor 3 muka surat 134. Surah 3 mengejar satu maksud tujuan Kita baca kemudian.
sekalian. Boleh? Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.